Hello. Assalamualaikum kawan-kawan. Like your mind, like your smile, like your eyes, I could die. Aeroplane, USF fly, singing songs like Jeremiah. Party time, hop inside, we're so high. Roller coaster ride, diamond bright, kiss me right, yeah, that's so nice. I like everything about you. 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 Don't you hold me back, 'cause I know when I know I don't wanna be alone. Don't you hold me back, 'cause I know when I know I wanna go. I'm not shy, make you sigh, slip and slide. I have eyes juicy just like clementine. Sorry if I make you cry. Assalamualaikum, nama saya Nurliana Diana binti Fauzi, nombor matrik S56558. Saya akan menerangkan tentang kemahiran pendedahan kendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfarah Zafirah binti Gulam Rasul. Nombor matrik saya S56489. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai kemahiran pendedahan kendiri. Okey, baiklah. Saya akan pergi kepada slide yang pertama. Pendedahan kendiri. Kaunselor kongsikan pengalaman hidup, pemerhatian here and now, perasaan dan pandangan tentang masa hadapan kepada klien. Apa sahaja pendedahan yang dibuat kepada klien, mestilah ada perkataan sekarang. Sekarang tu merujuk kepada here dan now. Okey? Dimulakan dengan perkataan saya. Ini sangat penting. Penggunaan bahasa dalam sesi, kita perlu menggunakan perkataan yang sopan dan permulaannya, kebiasaannya kita akan mulakan dengan perkataan saya. Okey. Seterusnya, kaunselor mestilah jujur dalam pendedahan kendiri. Setiap perkara yang diceritakan, disampaikan kepada klien mestilah isu atau cerita yang benar. Okey, yang benar datang daripada kaunselor itu sendiri. Seterusnya, tidak boleh terlalu banyak pendedahan kendiri sehingga hilang fokus terhadap klien. Kita kena tahu, kita buat sesi ni, matlamat kita yang pertama adalah klien, bukan diri kita, kaunselor, untuk meluahkan perasaan kepada klien. Okey? Seterusnya, akhir sekali, fahami cerita, membuat pertimbangan dan kongsikan secara ringkas. Apabila klien tu menyatakan isu, menceritakan pengalaman, kita kena faham. Okey? Dan kita perlu membuat pertimbangan apa yang kita nak share kepada klien tu, sesuai atau tak. Kita jangan mengambil dari segi kita je. Maksudnya kita rasa kita nak share, rasa macam nak share lah benda ni, tak berkaitan pun dengan klien. Tidak perlu apa yang berkaitan dengan klien, maksudnya berkaitan dengan jalan cerita, kena dengan kaunselor, dengan klien, kita boleh share, tapi secara ringkas. Seterusnya, tujuan pendedahan kendiri. Yang pertama, membentuk hubungan yang adil di antara kaunselor dan klien.
Ia bermaksud kaunselor tahu peranannya sebagai kaunselor dan klien juga tahu tentang peranannya sebagai seorang klien. Apa yang dikatakan kaunselor dan klien adalah mempunyai sama taraf, iaitu klien bercerita dan kaunselor juga bercerita dengan tujuan untuk membantu klien. Apabila kaunselor berkongsikan cerita kepada klien, ia membolehkan klien mendengar dan membuatkan klien merasa selesa. Hal ini kerana klien juga merasakan bukan dia seorang sahaja ada isu tersebut, malah kaunselor juga mempunyai isu tersebut. Hal ini menunjukkan perkara ini boleh membentuk hubungan yang adil di antara kaunselor dan klien, dan membolehkan klien merasa selesa dalam hubungan bersama kaunselor serta membantu klien menggunakan pendekatan yang digunakan oleh kaunselor sebagai jalan penyelesaian. Tetapi di sini, kaunselor perlu berhati-hati apabila berkongsi cara atau tindakan. Walaupun isu adalah lebih kurang sama, tetapi cara mesti akan berbeza dengan klien. Oleh itu, kaunselor perlu memberi ruang kepada klien untuk membuat tindakannya sendiri bagi menyelesaikan isu yang dihadapinya. Selain itu, terdapat 5 aspek pendedahan kendiri. Yang pertama, mendengar. Mendengar merupakan perkara yang utama dalam membuat pendedahan kendiri, iaitu kaunselor perlu mendengar dari awal dan cuba faham cerita yang dikongsikan oleh klien. Selepas mendengar secara teliti, kaunselor juga perlu menilai sejauh mana pendedahan kendiri perlu dibuat, dan kaunselor perlu memastikan pendedahan kendiri adalah sesuai dengan isu yang dihadapi oleh klien. Sebagai contohnya, jika isu tentang keluarga, kaunselor perlu ceritakan tentang isu keluarga. Tidak boleh lari daripada isu yang dikongsikan oleh klien. Aspek yang kedua, membuat pendedahan diri secara ringkas, iaitu kaunselor perlu membuat pendedahan kendiri secara ringkas, iaitu jangan cerita terlalu panjang. Apa yang boleh diringkaskan boleh memberi ruang kepada klien melihat isu tersebut dari sudut perspektif yang berbeza. Macam mana cara nak kaitkan isu ini berkaitan dengan klien, iaitu kaunselor boleh bertanyakan balik, adakah awak rasa apa yang saya kongsikan adalah berkaitan dengan apa yang awak hadapi sekarang? Okey, baiklah, saya akan masuk kepada aspek yang ketiga, iaitu gunakan perkataan saya. Gunakan, maksudnya apa-apa kita nak melakukan sesuatu statement, kita perlu mulakan dengan perkataan I, saya, ataupun me, myself. Okey, itu dalam bahasa Inggeris ni lah. Bahasa Melayunya saya, okey, diri kita, kaunselor. Baiklah, seterusnya keempat, berkongsi dan terangkan secara ringkas fikiran, perasaan atau tingkah laku. Okey, apabila klien menceritakan sesuatu isu kepada kaunselor, tidak kira jika ia isu yang menyedihkan atau menggembirakan, kaunselor boleh berkongsi dan terangkan secara ringkas fikiran, perasaan atau tingkah laku. Contoh, saya bagi contoh. Klien berkata dia sedih dan kecewa apabila tidak dapat bertemu dengan keluarga. So, kaunselor boleh menyatakan, saya boleh membayangkan betapa sedih dan kecewa yang Encik rasakan sekarang ini. Kita memberi pandangan sebegitu. Baiklah, contoh yang kedua, apabila klien menceritakan pengalaman yang terbaik mereka lalui, kaunselor boleh membalas dengan contoh, saya juga turut berasa gembira apabila mendengar pengalaman yang sangat menarik dikongsi oleh Encik. Okey, itu adalah contoh apabila klien lah berkata mengenai pengalaman mereka yang baik. Okey, di dalam poin yang keempat ni, kita kena ingat pendedahan ni haruslah dari kaunselor sahaja. Tidak boleh berdasarkan pendedahan orang lain. Apa yang kita dedahkan kepada klien adalah berkaitan dengan diri kita. Tidak perlu kita bercerita mengenai contoh klien kita yang lepas, kita bercerita mengenai dirinya, ataupun kita bercerita mengenai jiran sebelah rumah kita. Tidak perlu. Kalau tak ada berkaitan dengan isu pendedahan tu, maksudnya tak ada kena-mengena dengan diri kita, saya rasa tidak perlulah untuk kita
membuat pendedahan ke diri. Sebab pendedahan ke diri ni kita buat apabila kita rasa ada persamaan atau kita boleh membantu klien tu untuk masa sekarang dan masa hadapan. Baiklah, aspek yang terakhir iaitu empati dan tulen kepada klien. Kita perlu menjadi diri kita. Kaunselor tu, dia tak boleh berpura-pura di dalam sesi. Okey? Kita kongsi apa yang kita rasa here and now. Saya bagi satu contoh. Klien mengatakan dia berjaya mendapat keputusan yang cemerlang. Maksudnya dia gembira pada ketika itu. Jadi kita sebagai kaunselor, okey, boleh pada awalnya tanya, saya dapat rasakan kegembiraan yang cik rasakan sekarang. Itu adalah apa yang sejujurnya apa yang kita rasakan, kita boleh mengatakan perkara itu kepada klien kita. Okey. Jadi penting untuk kita menjadi genuine. Genuine ni congruent lah terhadap diri kita. Kita menjadi diri kita sendiri supaya sesi itu dapat berjalan dengan baik. Baiklah, sampai di sini sahaja penerangan yang diberikan oleh Liana dan juga saya, Farah. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nur Amalina binti Othman, nombor matrik P4009, dan dalam video hari ini saya akan membentangkan kemahiran memberi maklum balas semasa proses kaunseling. Kali kita akan tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan maklum balas secara general. So secara generalnya, maklum balas ni sama macam cermin kepada satu-satu proses komunikasi. Kislah kalau korang pelik kenapa saya cakap maklum balas ni sama macam satu cermin untuk proses komunikasi, saya akan terangkan dalam slide lepas ni. Balas ni dia akan mencerminkan pesanan yang si pengantar tu dah sampaikan kepada penerima, dan dalam masa yang sama si penerima tu dia akan hantar balik kepada pengantar pesanan yang dah dia terima dan dia proses tadi. Dalam kata mudah, maklum balas ni akan terjadi bila penghantar pesanan menghantar maklumat kepada penerima pesanan, and then penerima pesanan tu akan terima maklumat yang dihantar oleh individu tadi. Dia akan proses mengikut kefahaman dia dan dia akan sampaikan semula kepada penghantar pesanan untuk dia dapatkan kepastian berkenaan dengan pemahaman dia berkenaan dengan maklumat yang dah disampaikan tadi. Definisi maklum balas dalam kaunseling. Maklum balas dalam kaunseling ni adalah satu proses di mana kaunselor akan terima serta proses maklumat yang telah disampaikan oleh klien mengikut pemahaman kaunselor itu sendiri sebelum dia berikan pandangan dia terhadap maklumat tersebut kepada klien. Maksudnya dekat sini, maklum balas ni akan sentiasa terjadi. Dia akan sentiasa berulang-ulang bila klien memberi maklumat kepada kaunselor, kaunselor proses, kaunselor bagi balik feedback terhadap maklumat tersebut kepada klien, dan klien akan proses balik dan bagi balik kepada kaunselor. Macam mana pula cara kita nak buat maklum balas? Balas ni akan terjadi bila kaunselor dengar isi yang disampaikan oleh klien, dan dalam masa yang sama kaunselor kena perhatikan tingkah laku klien sewaktu sesi itu berlangsung. Dan maklum balas ni akan menunjukkan tahap pemahaman kaunselor terhadap isu ataupun perkara yang disampaikan oleh klien. Dan maklum balas tu pula mesti disampaikan secara ringkas dan padat so that kaunselor tak akan overpower ataupun overshadow klien, sebab itu adalah sesi klien bukan sesi kaunselor. Kita ada 3 jenis maklum balas. Maklum balas positif, negatif dan maklum balas pembetulan ataupun corrective feedback.
Jenis yang pertama adalah maklum balas positif. Maklum balas positif ni terjadi bila kaunselor berikan pujian terhadap perubahan tingkah laku atau pemikiran klien bertujuan untuk mendorong klien. Contoh situasinya bila kaunselor cakap, saya dapat tengok kesungguhan awak untuk capai kejayaan dan dengan sedikit lagi usaha, saya pasti anda pasti akan dapat capai apa yang anda inginkan. Jenis yang kedua adalah maklum balas negatif. Maklum balas negatif ni bermaksud kaunselor akan berikan maklum balas yang negatif untuk membantu klien untuk menilai balik keperluan tingkah laku dan pemikiran yang dah klien buat. Contoh situasinya adalah bila kaunselor cakap, saya faham anda ingin berjaya tapi dalam masa yang sama anda tidak mahu berusaha untuk melakukannya. Tanpa usaha pasti tidak akan ada kejayaan. Dan jenis maklum balas yang terakhir adalah maklum balas pembetulan ataupun corrective feedback. Corrective feedback ni berlaku bila kaunselor diberikan pujian terlebih dahulu terhadap perkara yang disampaikan oleh klien, tapi selepas itu kaunselor akan betulkan balik tindakan, pemikiran dan perasaan klien. Contoh situasi bagi corrective feedback ni adalah bila kaunselor cakap, anda telah berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan keyakinan diri anda, tapi mungkin pendekatan yang anda gunakan adalah tidak sesuai untuk mengatasi isu yang anda hadapi. Assalamualaikum, saya Nur Hafizah akan present part tips and trick maklum balas. Yang pertama, kaunselor perlu pastikan klien bersedia. Maknanya, kaunselor tu kena tengok keadaan klien. Sama ada klien sudah bersedia atau belum untuk mendengar maklum balas kaunselor itu. Klien yang tidak mendengar maklum balas adalah klien yang defensif. Kaunselor juga perlu lihat keadaan klien, adakah klien itu selesa atau tidak dengan feedback yang diberikan. Yang kedua, semasa memberi feedback, kaunselor harus fokus kepada kekuatan klien. Makna fokus pada kekuatan klien, kaunselor kena lihat di mana kelebihan klien untuk menyelesaikan isunya. Jadi bila klien dah nampak dia punya kelebihan, klien dapat ubah atau baiki cara pemikiran, perasaan dan tingkah laku klien ke arah positif. Yang ketiga, feedback yang diberikan harus konkret dan spesifik. Maknanya, maklum balas tu perlu khusus, tepat dan pendek, yang tidak melirik. Jadi, feedback tersebut akan diterima oleh klien dengan keadaan yang selesa dan klien pun mudah faham dengan feedback yang ringkas tentang isu yang kaunselor faham. Dalam memberi feedback ni, kaunselor harus guna aras bahasa yang sesuai. Maknanya tidak tanpa menilai klien dan memberi feedback tepat pada waktunya. Akhir sekali, semasa memberi feedback, kaunselor harus semak pandangan klien. Maksud semak pandangan klien kat sini, kaunselor mesti lihat respon klien terhadap feedback yang diberikan. Lihat dari segi dia punya body language, riak muka, dan lihat sejauh mana feedback itu memberi makna kepada klien untuk berfikir cara menghadapi isu yang klien hadapi. Tujuan memberi maklum balas: membantu klien untuk berfikir dan menumpukan perhatian terhadap situasi, objek, orang
atau ada dengan lebih jelas. Maknanya kat sini, klien perlu fokus dengan isu yang dihadapi dengan jelas, dengan feedback yang telah kaunselor berikan. Membantu klien memahami pandangan orang lain terhadap isu mereka. Maknanya kat sini, kaunselor akan memberi feedback tentang isu yang dihadapi klien. Jadi, klien itu akan lihat pada pandangan yang baru tentang isu yang dihadapi. Jadi, klien akan berfikir cara untuk hadapinya dengan alternatif yang pelbagai. Tujuan memberi maklum balas ini juga untuk memastikan kaunselor mendapat mesej yang betul dan mula memahami mesej klien. Apabila feedback yang disampaikan ini fokus kepada isu utama klien, sesi meneroka isu klien akan berjalan dengan lancar. Tujuan feedback ini juga untuk mengelakkan kekeliruan dan ketidakfahaman antara kaunselor dan klien berkenaan isu yang disampaikan dan menjadi salah satu cara meneroka klien dan isu yang dikongsikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Al-Firdaus bin Nazri, dipanggil Firdaus. Jadi, kita terus kepada kemahiran perkongsian maklumat. Okey. Kemahiran memberi maklumat memerlukan sedikit ketelitian di mana kaunselor berkongsi fakta dan maklumat dengan klien. Antara jenis maklumat adalah kategori kepakaran, kemahiran ataupun kemampuan individu seperti kemahiran merancang dan membuat keputusan, merancang kerjaya, perancangan keluarga, kewangan, membuat keputusan bersara dan sebagainya. Okey, dalam bahasa mudahnya adalah kemahiran perkongsian maklumat ni adalah kemahiran yang mana kaunselor itu sendiri berkongsikan sedikit fakta ataupun ilmu yang sahih yang mana yang berkaitan ataupun bertepatan dengan maklum balas ataupun isu yang telah klien jelaskan. Okey. So, kaunselor hanya boleh beri perkongsian maklumat yang berkaitan dengan isu klien ataupun yang berkaitan ataupun yang sahih sahaja kepada klien. Okey, baik. Next. Okey, seterusnya kita kena tahu apa fungsinya kemahiran perkongsian maklumat ni. Okey, yang pertama, klien yang bertemu dengan kaunselor akan dapat mengenali dirinya sendiri dan boleh menentukan pencapaian yang diingini dalam dirinya. Okey, yang kedua, kaunselor dapat mengelakkan kebergantungan klien kepada kaunselor itu sepenuhnya. Tidak semua perkara kaunselor akan selesaikan kerana ada perkara yang klien boleh bertanya pada kaunselor dan ada perkara klien boleh selesaikannya sendiri. Okey. So, ini adalah fungsi kemahiran perkongsian maklumat yang mana pertama tadi klien tu sendiri dia dapat buat keputusan dia sendiri, dia dapat berfikir secara rasional dia sendiri dan dia boleh tahu ukuran dia. Yang ini adakah dia mampu ataupun dia tak mampu. Mungkin akan ada cara yang lain. Okey, itu untuk klien. Manfaatnya kepada kaunselornya adalah kita dapat mengelakkan daripada klien tu sendiri yang mana dia akan bergantung 100%, 100% kepada kaunselor. Yang mana sebelum ni kita pernah dengar kalau pesyarah kita selalu cakap kelas akan ada tapi tak semua klien yang boleh berusaha sendiri, ada yang terlalu berharap kepada kaunselor dia. Okey. So dekat sini adalah manfaat kepada kaunselor yang mana kaunselor tak perlu bersusah payah. Yang mana perlu risau sangat ke dekat klien dia apa semua. Sebab ada perkara yang boleh kita tolong selesaikan, kita memudahkan bagi klien. Tapi ada perkara yang klien tu sendiri boleh selesaikan dengan cara dia sendiri. Sebab apa? Jalan penyelesaian bukanlah terletak kepada kita. Dia atas diri klien itu sendiri. Okey, baik.
Okey, ini adalah antara contohnya. Okey, contoh yang pertama, klien nak ambil program diploma ataupun ijazah kaunseling, adakah sesuai dengan personaliti dia? Okey, untuk kaunselor boleh berkongsi dengan borang inventory minat kerjaya ataupun apa-apa inventory yang mengenai personaliti dan kerjaya. Mungkin ada antara kita yang dah belajar ataupun belum, tapi kita akan belajar beberapa inventory yang sesuai untuk kita berikan kepada klien kita. Okay, contoh yang seterusnya, Amirul keliru dalam memilih kerjaya bagi masa depannya. Okay, untuk kaunselor, bantu Amirul untuk mengenali minat dan kerjayanya berdasarkan minat dia sendiri. Okay, kaunselor mungkin boleh gunakan borang inventory minat dan kerjaya. Dalam masa yang sama, pemilihan kurikulum berkerjaya berfungsi untuk menentukan kerjaya pelajar setelah tamatnya sekolah. Ini dijalankan bagi memberikan keyakinan kepada para pelajar untuk terus berusaha mencapai cita-cita mereka setelah tamat sekolah menengah sebelum jejakkan kaki ke kolej ataupun ke universiti. Okey. Contoh yang lain berkaitan dengan kesihatan. Okey. Klien boleh mengikuti kempen kesihatan dan pameran berkaitan bahaya dadah dan rokok. Yang mana kat sini mungkin kaunselor itu sendiri ataupun dengan guru-guru disiplin membuat kempen kesihatan ataupun pameran berkaitan dengan bahayanya dadah dan rokok. Yang mana perkongsian maklumat dapat membantu klien membuat keputusan lebih rasional. Klien akan dapat tahu, pelajar-pelajar sekolah atau universiti akan dapat tahu kenapa bahayanya benda ni, apa efek dia untuk masa depan, nama buruk ke apa-apa ke semua. Dan yang terakhir, pastikan klien benar-benar bersedia untuk mendengar nasihat dan mempelajari sesuatu perkara. Yang mana tadi kita akan dah bercakap tentang benda ni, yang mana kita akan ada bermacam-macam jenis klien. So, kaunselor kena gunakan masa yang tepat, bersesuaian dan bertetapan dengan yang bersesuaian lah dengan isu klien tu sendiri. Yang mana kalau kita tengok klien tu sendiri dah muka masam ke, dah start menangis ke apa, perlu ke kita cakap time tu ataupun kita nasihat time tu? Ke kita perlu ambil masa, kita mengurus kesenyapan tu macam mana, dengan cara begitu. Okey, baik. Okey, baik. Dalam sesi kaunseling, kaunselor bukan memberi nasihat. Kita perlu melihat keperluan klien tersebut. Adakah cukup sekadar memberi nasihat ataupun perkongsian maklumat? Okey, di sini kita akan ada sertakan perbezaan nasihat dan perkongsian maklumat. Okey, yang pertama, nasihat. Pandangan kaunselor berdasarkan nilai dan pengalaman. Mungkin daripada pengalaman dia, mungkin daripada pengamatan dia dengan klien. Okey, dia boleh nasihat sikit. Kita dapat bezakan di situ. Yang mana perkongsian maklumat ni pula adalah berpandukan pada fakta. Yang mana benda-benda yang sahih. Macam kita nak cakap pasal kesihatan, pasal senaman, kita mesti, kaunselor mesti ada study dulu baru kita cakap waktu apa yang sesuai untuk bersenam, kenapa bahayanya rokok dan dadah, dan sekian. Okey. Dan yang terakhir, kalau kita beri nasihat atau pandangan dalam sesi, tidak semestinya klien akan terima. Sebabnya, klien berkemungkinan akan menentang. Okey. Yang mana kita tahu, kita akan ada klien yang menentang, klien yang tidak rela, klien yang suka rela, klien yang dirujuk apa semua. Okey, baik. So, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Mazlina binti Abdul Hadi akan meneruskan contoh pengkongsian maklumat dan nasihat. Okay. Contoh pengkongsian maklumat daripada klien adalah dia merasa bimbang untuk keluar ke rumah pada masa ini. Dia merisau kalau dia pergi ke kedai, dia akan dijangkiti virus COVID-19. Tapi sekarang, dia berasa was-was kerana badan dia mula meningkat panas dan mula merasa sakit tekak. Adakah dia dijangkiti COVID-19? Itu adalah soalan yang diajukan oleh klien kepada kaunselor. Okey, di sini kaunselor memberi respon. Saya rasa awak boleh rujuk di portal kesihatan kerana di situ ada menyatakan simptom-simptom jangkitan virus COVID-19. Kaunselor menyatakan juga dia dikehendaki untuk meminum air masak dalam kuantiti yang banyak bagi mengelakkan tekak kering. Ini adalah contoh perkongsian maklumat berdasarkan fakta
Okey, contoh nasihat pula adalah Faris rasa Faris tersegagal dalam pelajaran dan sentiasa bernasib malam. Apa yang Faris lakukan selama ini dianggap sia-sia. Kalau di sini kaunselor mencadangkan kalau awak hendakkan result yang cemerlang, awak kena buat jadual belajar. Awak juga kena buat nota setiap subjek supaya mudah untuk awak ulang kaji di kemudian hari. Dengan cara ini awak boleh berjaya. Okey, jadi di sini kaunselor menasihati klien. Dia memberi tunjuk ajar dan cadangan serta bagaimana melaksanakannya. Kaunselor juga memasukkan nilai tanpa menilai potensi diri klien itu. Ini adalah contoh nasihat. Kalau perkongsian maklumat tadi dia berdasarkan fakta, yang ini adalah contoh nasihat kerana memasukkan elemen nilai dan cadangan. Seterusnya kita akan pergi kepada psikopendidikan. Definisi psikopendidikan adalah kaunselor atau pegawai psikologi itu memberikan pengetahuan kepada pesakit mengenai apa itu penyakit, punca dan kesal penyakit, proses rawatan dan pemulihan emosi. Psikopendidikan diberikan kepada ahli keluarga untuk memastikan bahawa mereka juga memahami situasi dan emosi yang sedang dialami. Mereka juga akan diberi kemahiran menangani sesuatu masalah. Di sini disediakan juga satu contoh untuk psikopendidikan, iaitu salah satu aspek penting untuk kesihatan dan kesejahteraan adalah pelan latihan jasmani yang baik. Salah seorang doktor pakar jantung di Malaysia menyatakan, individu yang sihat adalah individu yang melakukan kesihatan fizikal selama 20 minit dan 3 kali seminggu. Jadi Nadia, nampaknya penting untuk kita bentuk satu pelan tindakan untuk memastikan stres berkurangan dan kesihatan terjaga. Saya akan beritahu mengapa dan kita bincang bagaimana pelaksanaannya. Berminat? Jadi di sini, perkhidmatan psikopendidikan ini sangat penting kerana dirinya dapat mengenal pasti jenis penyakit, proses rawatan dan pemulihan. Kita melihat kaunselor ini juga menggunakan kemahiran perkongsian maklumat kerana mengandungi fakta. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. In a perfect storybook, the world is brave and good. A hero takes your hand, a sweet love will follow. But life's a different game, and the sorrow and the pain